السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بخير يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama pada malam ini untuk kita menambah sedikit sebanyak pengetahuan kita dalam perjalanan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana kita ketahui setiap amalan sunat akan digandakan, yakni diangkat menjadi pahala seumpama pahala fardu, dan setiap amalan fardu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Jadi insya-Allah pada malam ni dengan jemputan daripada sidang kalam yang memberi kepercayaan untuk membincang sedikit perbincangan, iaitu berkaitan dengan hikmah berpuasa, dan insya-Allah juga saya akan bincangkan selepas daripada itu beberapa perkara sunnah yang menjadi keberkatan yang sepatutnya kita amalkan. Jadi baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, saya mulakan dengan hikmah berpuasa. Seperti kita maklum, puasa ini mempunyai banyak kelebihan. Walaupun diri puasa itu ialah perkara yang disebut sebagai ubudiyah, benda ibadat, ataupun dikatakan benda ta'abbudi, bukan benda yang boleh kita fikirkan secara menyeluruh kelebihan dia. Boleh kita katakan sembahyang pun sama juga, sembahyang, puasa, kebanyakan ibadat bersifat ta'abbud, yakni kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata kita tidak boleh meliputi segala kelebihan yang terdapat dalam puasa. Jadi walaupun begitu, di sana terdapat beberapa hikmah yang dikeluarkan ataupun dikaji oleh para ulama. Contohnya apa yang disebutkan oleh Syekh Mula Ali Qari ataupun Syekh Mula bin Muhammad Sultan Ali Qari yang wafat pada tahun 1014 Hijrah. Jadi beliau menyebut dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih beberapa kelebihan, beberapa hikmah berkaitan dengan puasa. Dan beliau menyebutkan dua hikmah yang besar yang terkandung di dalam ibadah puasa ini. Iaitu yang pertamanya, ada dua hikmah yang besar ataupun ada dua faedah yang besar yang terkandung di dalam ibadah puasa, yang mana salah suatu daripada dua faedah itu terlahir daripada faedah yang pertama. Jadi faedah pertama akan melahirkan faedah yang kedua. Faedah yang pertama iaitu sukunun nafsi. Puasa ini akan memberikan, akan menjinakkan nafsu. Puasa ini mampu untuk menjinakkan nafsu al-ammarah. Kalau kita tengok pun Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Jadi siapa yang, Nabi kata, wahai pemuda-pemuda, ini nak menceritakan kelebihan puasa melalui hikmah yang kita akan sebutkan ini. Jadi saya dahulukan dengan menyebut
hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Bukhari. Ya ma'syarasy syabab, Nabi kata, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum, siapa yang mampu pada kalangan kamu, al-ba'ata, yakni mempunyai belanja atau kemampuan. Siapa di kalangan kamu pemuda-pemuda yang mempunyai kemampuan, falyatazawwaj, Nabi sarankan berkahwin. Itu yang terbaiklah. Itu yang terbaik. Sebab kita maklum, perkahwinan ini melibatkan nafsu syahwat yang dibenarkan oleh syarak. Jadi Syekh Mullah Al-Qari menyebutkan di sini bahwasanya puasa ini mempunyai kemampuan untuk menjinakkan nafsu al-ammarah, yakni yang sentiasa mendesak untuk melakukan perkara-perkara yang menyalahi syarak. Baik, Nabi kata lagi, Nabi kata, fa innahu abghadu lil basari, maka perkahwinan itu terlebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan terlebih memberi perlindungan kepada kemaluan. Dan Nabi kata lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man lam yastati', ini syahid kita. Ini yang menjadi orang kata apa? Kita kata tajuk kita. Wa man lam yastati', Nabi kata, sesiapa yang tidak mampu, yakni pada kalangan pemuda, fa alaihi bis-shaum, maka sepatutnya ke atasnya berpuasa. Sepatutnya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, maka puasa ini bagi orang yang tidak mampu itu ialah sebagai apa? Sebagai penawar ataupun sebagai pereda bagi gelojak nafsu tersebut. Jadi hadis disebut boleh kita jadikan syahid bahawasanya dalam puasa ini mempunyai hikmah untuk menjinakkan nafsu. Walaupun hakikat pensyariatan itu kita tak tahu. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyariatkan apa-apa ibadat ke atas kita. Dan yang pasti setiap pensyariatan yang Allah Ta'ala kenalkan ke atas kita, daripada segala ibadat yang Allah Ta'ala wajibkan ataupun sunatkan ke atas kita, maka di sana mempunyai kelebihan yang kita yakini. Baik. Maksudnya puasa mampu menjinakkan nafsu dan menundukkan kemahuan nafsu pada perkara-perkara yang berlebihan, pada perkara-perkara yang berlebihan yang berkaitan dengan segala anggota kita. Masuk tangan ada perkara-perkara yang tidak sepatut dilakukan. Mata disebutkan mata dahulu. Syekh Mullah Al-Qari dia sebut mata dulu. Mata ada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh mata, dipanggil perkara-perkara yang lebihan atau perkara-perkara yang melampau yang tak sepatutnya dibuat. Jadi pertamanya mata. Jadi kalau orang yang berpuasa, dia akan dapat mengawal tindakan-tindakan yang berlebihan ke atas mata dia. Kemudian begitulah telinga, faraj dan sebagainya. Maka puasa dapat mengekang gejolak nafsu ini daripada apa? Daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan, yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan apabila puasa dapat menjinakkan nafsu, dapat mengurangkan kemahuan nafsu, jadi dibuat ungkapan, dikatakan apabila nafsu ini lapar, waliza, jadi kerana apabila nafsu ini dijinakkan oleh puasa, maka apa dia? Maka akan lahir iza ja'atin nafsu, apabila lapar ataupun kita kata dapat dikekang nafsu itu, syaba'atil jami'ul a'dha, maka sekalian anggota kita akan jadi kenyang. Maksud akan jadi lebih orang kata apa, lebih bersedia untuk melakukan ibadat. Jadi apabila nafsu ini diberi laluan ataupun diberi kemahuan-kemahuannya, yakni melalui makan. Apabila kita makan ini akan merangsangkan nafsu kita. Jadi akan melahirkan tindakan-tindakan yang berlebihan daripada mata, telinga, tangan. Itu yang timbul kes orang pukul orang kan.
pukul bodyguard baru ni. Tu semua tu kalau kita tengok orang-orang yang semacam tu, puasa pun tak pernah. Jadi puasa pun tak pernah, dia tak akan rasa sifat rahmah pun tidak ada. Jadi akan datang depan sikit kita akan cerita hikmah yang seterusnya yang lahir daripada hikmah yang pertama ataupun faedah yang pertama. Ini bukan ilat, bukan sebab. Kita kena bezakan di antara sebab, ilat, dan kita kata hikmah. Hikmah ini perkara yang ada kemudasabahan dengan hukum, tapi dia tidak berkaitan secara langsung kepada hukum. Berbeza dengan sebab dan ilat. Ilat dan sebab ini dia ada kaitan langsung dengan hukum. Jadi apa yang kita ceritakan ni, apa yang kita sebutkan di sini hanya sebahagian faedah yang diperolehi daripada pemerhatian oleh ulama. Jadi baik, apabila nafsu lemah, maka anggota tubuh badan akan menjadi yang kata apa, menjadi kenyang. Nafsu lemah, nafsu lapar ataupun nafsu lemah, maka sekalian anggota tubuh badan akan menjadi kenyang. Dan sebaliknya, apabila kenyang nafsu, maka semua anggota tubuh badan akan menjadi lapar. Maksudnya apa? Tidak mudah tunduk kepada syarak ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu hikmah yang pertama. Dan hikmah seterusnya yang lahir daripada hikmah yang pertama ini, iaitu bersihnya hati, jernihnya hati. Bersihnya hati. Bila nafsu dapat ditundukkan, perkara-perkara yang fudul, yakni perkara-perkara yang berlebihan, tindakan-tindakan yang berlebihan dapat dikurangkan, maka hati akan menjadi bersih. Akan menjadi bersih. Dan apabila hati ini menjadi bersih, maka dia menghilangkan segala lebihan-lebihan ataupun kita kata bila hati bersih, maka dia akan mengurangkan segala tindakan-tindakan yang berlebihan itu tadi. Tapi bukan daurun, bukan dia saling terkait di antara satu sama lain, tak. Maksudnya dia akan menambah baikkan lagi. Dia akan mengurangkan lagi segala perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan yang berlebihan daripada mata, telinga, dan tangan, kaki dan sebagainya lah. Dan apabila hati menjadi bersih dan kurangnya segala tindakan-tindakan yang berlebihan ataupun perbuatan-perbuatan yang berlebihan yang tidak memberi keuntungan dunia dan akhirat, maka nafsu ataupun diri kita akan bertindak melakukan perkara-perkara yang baik dan akan mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian daripada kebaikan yang akan berlaku kepada diri kita, maksud dia akan berlaku tindakan setelah kita berlapar dan kurangnya melakukan perkara-perkara yang fudul, perkara-perkara yang berlebihan, maksud di sisi syarak lah, keutamaan diberikan di sisi syarak. Maksudnya dinamakan perkara-perkara tersebut fudul, tidak mempunyai perkara-perkara yang berlebihan yang sepatutnya kita tinggalkan. Jadi dia akan memberi kesan kepada hati kita supaya apa? Supaya hati kita ni akan timbul rasa rahmah, rasa kesian dan berlemah lembut ke atas orang yang miskin. Kita mungkin di Malaysia ni kita rasa kurang lah, kita tak nampak sangat isu kebuluran ni. Tapi hari ni kita boleh lihat daripada video-video yang dihantar kepada kita seperti masyarakat di Yaman, masih ada yang kebuluran di atas muka dunia ni. Jadi bila kita tengok video-video yang menunjukkan manusia dalam kelaparan, kita rasa kesian. Dan kita rasa kesian ni, rasa rahmah ini sebenarnya kalau datang di sisi manusia ini, dia akan timbul satu perasaan pedih hati ataupun kita rasa sakit hati. Sakit hati ni bukan makna benci. Maksud hati kita akan merasa sakit, akan merasa tidak selesa apabila melihat manusia dalam kelaparan. Ini kelebihan tarbiyah puasa, dia akan menimbulkan perasaan kesian, perasaan belas kesian yang menyebabkan kita rasa sakit hati ataupun kita rasa pedih hati. Ini bukan benda yang kita kata masuk perasaan kita. Perasaan kita akan rasa sangat tidak selesa. Itu dinamakan pedih hati dan kita akan bertindak untuk apa? Untuk menghilangkan perasaan tersebut ke atas diri kita. Jadi manusia ni sebenarnya dia memang defensif lah. Dia akan, bila dia rasa sedih, dia akan cuba hilangkan kesedihan dia. Bila dia rasa pedih hati dengan sebab timbul rasa belas kesian kepada orang yang
kebuluran, kurang makan, kelaparan dan sebagainya, akan tindakannya ialah dengan memberi kebaikan, dengan menghilangkan kepayahan yang sedang dia lihat, yang sedang berlaku ke atas saudaranya ataupun manusia umumnya. Jadi ini tarbiyah puasa. Dia akan bertindak untuk memberikan kebaikan. Dia akan hilangkan perasaan yang ada dalam hati dia. Sebenarnya rasa sedih ni bukan benda yang kita suka, kita tak suka sebenarnya. Tapi dia baik untuk kita. Cuba kita rasa kita tengok orang berlapar, satu benda yang menyedihkan hati kita. Kita rasa tak suka. Rasa pedih hati. Jadi kita akan bertindak melakukan kebaikan ke atas orang yang sedang ditimpa musibah tersebut dengan kelaparan dan sebagainya, supaya kita hilang perasaan sedih tersebut. Ini kelebihan yang kita akan perolehi daripada puasa. Dan begitu juga dihikayatkan bila kita masuk satu lagi itu di antaranya. Dan lagi kelebihan daripada dua faedah ini, iaitu kita ni muafakat dengan orang yang dalam kesusahan. Contohnya orang yang kurang makan, kita muafakat. Maksudnya kita ada persamaan dengan orang yang mengalami kesusahan seperti kelaparan dan sebagainya. Ini juga hikmah puasa. Itu sebab dihikayatkan daripada Bishrul Hafi, beliau pernah ni bunyi macam hikayat sufi lah. Apapun mizan kita, ni sebab saya bercakap dalam sidang kalam ni, bukan mengaji ilmu tasawuf dan sebagainya. Kalau kita lihat sesuatu perkara hikayat daripada sufi, min akabir sufi, daripada kalangan salafun salih, suatu perkara yang dilakukan oleh mereka bukanlah keadaan ekstrim. Yang ni kita kena ingatlah, sufi ni selalunya dikaitkan dengan ekstrim. Sama lah juga dengan apa yang saya nak ceritakan di sini, iaitu hikayat diceritakan oleh Bishrul Hafi. Kita jangan tanggap perkara ini sebut dalam keadaan ekstrim. Bishrul Hafi satu hari ada seorang lelaki masuk. Ini juga diceritakan oleh Syekh Mula Ali Qari dalam kitab As-Sawm, dalam kitab Mirqatul Mafatih. Satu hari ada seorang lelaki masuk bertemu dengan Bishrul Hafi dalam musim sejuk, dalam keadaan dia tidak berbaju. Ini menunjukkan dia prihatin saja, bukan dalam keadaan menyiksa diri dan sebagainya. Itu dilarangan dalam agama. Dan puasa pun kita rasa juga susah dan sebagainya, tapi itu benda yang digaris pandukan oleh syarak. Jadi Bishrul Hafi berada dalam keadaan tidak berbaju dalam keadaan musim sejuk. Ini mendatangkan sikit, orang kata apa, kepayahan ke atas diri dia lah, kesusahan lah. Jadi ditanya kepada lelaki-lelaki tersebut, tanya kepada Bishrul Hafi, kenapakah engkau tidak berpakaian dalam musim yang sebegini? Jadi jawab Bishrul Hafi, dia kata, wal masakinu kasirun. Orang miskin ni banyak. Sedangkan aku tidak mampu untuk memberi makan kepada keseluruhan orang miskin. Jadi aku berkelakuan sebegini untuk merasakan sebahagian daripada kepayahan mereka. Boleh juga saya katakan secara umumnya, ini sebahagian daripada tindakan orang-orang soleh untuk merasakan sedikit kesusahan dunia, untuk memberi pengajaran ke atas diri mereka. Jadi ada sebahagian ulama, diceritakan oleh Maulana Abdul Hadi, guru saya juga tu di pondok di Lakluk, di Terengganu. Jadi dia cerita seorang ulama Pakistan, iaitu Maulana Ghulam Mustafa Qasimi. Orang alim lah, orang alim. Jadi satu hari Mustafa Ghulam Qasimi ni dia mengajar dalam keadaan kipas yang berhampiran dia ni tidak dipasang, ataupun tidak dipasang oleh murid dia. Jadi bila kipas tak pasang, berpeluh lah tu guru kan. Syekh berpeluh. Jadi dalam keadaan bila anak murid dia perasan dia ni dalam keadaan panas, jadi adalah anak murid yang nak pasang kipas. Syekh Ghulam Mustafa Qasimi kata, biar, tak payah pasang. Jangan pasang kipas tersebut. Dia kata, biar aku rasa sedikit kepayahan dunia. Maksudnya mungkin untuk mengingatkan kepayahan akhirat yang lebih payah lagi. Dan ada orang yang lebih susah lagi daripada kita. Jadi kita rasa sikit untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepayahan di akhirat lebih susah, dan untuk mengingatkan kita tentang
tentang kepayahan saudara-saudara kita atau kepayahan manusia yang ada. Ini kelebihan yang besar. Dan sebahagian daripada faedahnya juga, dan sebahagian daripada hikmah puasa ini juga, iaitu nilai nikmat, membangkitkan value nilai nikmat. Kata sebahagian ulama, nikmat ini kurang, kita tak mampu untuk menilainya ketika mana dia berada dengan kita. Ini untuk membangkitkan puasa ini ataupun apa-apa riadah yang bertepatan dengan syarak. Saya kena kata lagu tu lah, sebab riadah ni bukan semua yang bertepatan dengan syarak. Puasa ni pun dia ada yang tawasud yang sepatutnya ataupun yang mengikut lunas syarak, dan ada yang terkeluar daripada lunas syarak. Yang dimaksudkan di sini puasa yang mengandungi hikmah-hikmah ini adalah puasa yang bertepatan dengan lunas syarak, bertepatan dengan jalan syarak, yang tidak melampaui seperti wisal sambung. Wasal sambung terus puasa satu hari masuk ke 2 hari, ataupun melambatkan berbuka sehingga bersambungnya puasa. Itu semua dicegah oleh syarak lah, perkara-perkara yang dicegah oleh syarak, dan di sana tidak dapat hikmah. Perkara yang menyanggahi syarak, ini kita kena beri perhatian yang bersangatan lah. Perkara yang menyanggahi syarak, tidak akan ada di sana keberkatan dan tidak ada di sana hikmah, kecuali waham sahaja. Kita kena tanam lagu tu lah, sebab menyanggahi syarak ialah perkara yang berdosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kelebihan di sisi perkara yang menyebabkan kita berdosa, melainkan itu tanggapan kita saja ataupun pegangan kita yang salah, yang kita pegang bersungguh-sungguh, yang menyebabkan berbetulan dengan apa yang kita pegang itu hasil. Ini berlakulah, yang itu kita akan bincang lain lah. Baik, nilai nikmat, kita kembali kepada nilai nikmat. Jadi nilai nikmat ini tidak akan dapat kita nilai dengan baik apabila ia berada di sisi kita, kecuali apabila nikmat tersebut hilang daripada diri kita ataupun ditangguhkan sekejap. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang biasa berkenderaan, ada kenderaan seperti kita pada hari ni lah, bukan cerita orang dulu-dulu, bukan cerita orang yang era 60-an, 50-an jalan kaki, perkara yang biasa. Tapi kita ni yang kebanyakan yang berkenderaan, suruh jalan 2 km pun kita rasa cukup azab, cukup biasa. Tapi kalau nak jogging tak apalah, tapi kalau nak jalan saja-saja tu satu benda yang kita kata rasa macam satu kehinaan lah. Kalau kita jalan tepi jalan seorang-seorang lah, kita jalan pergi beli barang, seolah-olah macam tidak ada kenderaan, dan itu rasa satu kesusahan pada kita. Jadi orang tak tahu nikmat kenderaan ini apabila dia ada kenderaan. Tapi satu hari kenderaan dia rosak dan sebagainya, baru dia tahu nilai nikmat adanya kenderaan. Begitu juga dengan makanan, nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Tambahlah kita kata apa dia? Makan, minum, jimat. Tu nikmat yang besar tu. Itu sebab yang disekat adalah nikmat-nikmat yang besar. Makan, minum, jimat. 3. Tinggal 1 ya. Tidur pun nikmat juga. Tidur masih lagi dibenarkan. Jadi Tuhan sekat ini, tahan nikmat ini untuk memberi value. Secara hikmah lah. Dari sudut hikmah, memberi value kepada nikmat tersebut di sisi kita. Dan kita bertindak menggunakan nikmat tersebut, bila kita tahu ada value, maka kita akan bertindak mengikut keperluan syarak terhadap nikmat tersebut. Apakah jalan untuk kita gunakan nikmat tersebut untuk menepati syarak? Sebab kita tahu ada value kan? Itu sebab ayat 185 akhir ayat dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sehingga ayat 185 la'allakum tashkurun. Akhir sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tashkurun. Kita kata agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi puasa juga mengandungi hikmah, membawa kita menjadi seorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya sebutkan di sini sebahagian, cuma Syekh Mullah Al-Qari disebutkan ini hikmah yang paling besar. 2 hikmah yang saya sebutkan awal tu hikmah yang paling besar, dan kemudiannya diikuti oleh hikmah-hikmah, sebahagian daripada hikmah. Banyak lagi hikmah yang mungkin kita boleh dapati dari sudut kesihatan dan sebagainya.
boleh kita dapati melalui apa? Melalui puasa ini. Jadi baik. Bila kita membicarakan habis, saya rasa cukup setakat tu dulu untuk hikmah, sedikit hikmah berkaitan dengan berpuasa. Saya nak teruskan lagi dengan keberkatan mengamalkan sunnah. Ini sangat penting. Kita kadang-kadang terpalit dengan satu pahaman yang pada saya sepatutnya kita tukar. Iaitu kita hanya, mungkinlah pada saya dulu, saya kata, saya buat satu kaedah, kita tak perlu baiki perkara yang tidak rosak. Maksudnya, selagi mana perkara itu diharuskan, ada ruang pada syarak, sama ada dia sunat yang umum dan sebagainya, kita akan buat. Ini satu pahaman yang sepatutnya kita ubah. Maksudnya kita kena letakkan satu kaedah yang baru, kita kena baiki amalan kita ke arah yang lebih baik, menepati sunnah Nabi SAW. Ini tak dapat tidak, dan tidak ada orang yang akan boleh nafi. Saya berani jamin tak akan ada orang yang boleh nafi. Maksudnya kita sentiasa membaiki. Kalau nisbah akal fikiran kita sebagai talibul ilmi ataupun dalam apa-apa juga bidang lapangan dan sebagainya, kita mesti i'adatun nazar, yakni membuat kajian kembali. Kita kata membaharui kajian. Setiap kali kita berdepan dengan sesuatu isu, kita akan i'adatun nazar, maksudnya kita akan buat kajian baru. Betul ataupun tengok keadaan apa yang kita pegang, apa yang kita fikirkan ataupun kita pegangi selama ini bertepatan dengan sunnah ataupun bertepatan dengan kaedah yang sebenar ataupun manhaj yang sebenar. Itu mesti. Jadi baik, saya suka nak bawa sidang pendengar sekalian, sama-sama juga dengan saya, kita ubah beberapa perkara yang mungkin menjadi amalan kita yang berada dalam keadaan bukan yang afdal, maksudnya bukan terbaik, amalan yang bukan terbaik. Kita digalakkan oleh syarak untuk melakukan amalan yang terbaik. Itu mesti kita digalakkan. Dan konteks ni kita kena faham, jangan bila orang ajak kita untuk melakukan sesuatu perkara yang terbaik, kita akan kata kita tak akan mampu untuk melakukan semua perkara terbaik. Baik. Apabila ada ajakan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik ataupun dengan istilah lain afdal, kita jangan orang kata apa, katakan kepada ajakan tersebut kita tak akan mampu buat semua perkara yang afdal. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita, bukan semua perkara kita buat adalah afdal. Kita kena ingat, ajakan ialah perkara yang khusus biasanya. Ajakan sesuatu perkara bukan mengajak keseluruhan. Secara total kita memang tak mampu. Tapi ajakan biasanya, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah ajakan untuk kita melihat kembali wirid-wirid selepas sembahyang. Ni kalau mesti ada orang nak marah ni. Tak tahulah. Kalau marah pun tak untung siapa pun. Kalau ikut pun kalau perkara tu benar menepati sunnah, maka itu menguntungkan kita. Apa yang nak sebutkan di sini ialah tentang sembahyang. Baik, kita dah buat lama dah sembahyang, kita dah wirid dah sembahyang, dan kita maklum selepas sembahyang disunatkan wirid. Yang ni minta maaf juga, kadang-kadang kita tak boleh sepakat dengan semua benda kan. Jadi kalau mengikut pendapat Ibn Taymiyah ataupun Ibn Qayyim, maksudnya tak apa, tinggalkan wirid ni lepas sembahyang ni tak ada masalah. Maksudnya bukan kata mesti kena setiap kali sembahyang wirid, tak. Jadi kalau kita tengok, sebagian ulama membuat kenyataan mengatakan bahawasanya sunat kita memperbanyakkan. Kitab fiqh biasalah dia akan sebut, kitab fiqh Syafi'i dia akan sebut sunat selepas daripada sembahyang, kita memperbanyakkan sunat bagi makmum dan imam dan orang yang sembahyang bersendirian. Bagi makmum dan orang yang sembahyang bersendirian, membanyakkan zikir dan doa selepas bersembahyang. Jadi banyak sangat hadis yang warid yang menunjukkan sunat berzikir dan berdoa selepas daripada sembahyang. Jadi ada yang contohnya seperti mana ulama seperti mana Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauzi, mereka mengatakan tak apa, harus, kalau tinggal pun tak apa. Kalau kita tengok daripada qadiyah, banyaknya hadis yang menunjukkan wirid dan berbagai wirid selepas dari sembahyang, seolah-olah pada saya meninggalkan wirid tinggal secara total.
Masuk lepas semayang, bangun terus. Adalah khilaful aula ataupun makruh. Wirid ni terbenar dengan kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, cukup lah wirid lah. Itu pun kita baca wirid-wirid lain. Sebab wirid ni diriwayatkan dalam keadaan berasingan. Ada wirid astaghfirullahalazim, kemudiannya disebutkan apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tak suka kita baca. Yang Nabi baca tu lebih ringkas dan lebih pendek. Tapi kita baca ada beberapa pertambahan. Jadi di sini saya nak menyarankan untuk kembali kepada perkara yang lebih afdal, iaitu bertepatan. Kita kata seolah-olah macam kita kata, kita terus saja ambil apa yang diajarkan, wirid-wirid yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada pertambahan. Dan saya berpegang pertambahan adalah satu keharusan selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Tapi kita kena ingat, kita akan mengalami sedikit kerugian, bahkan mungkin banyak kerugian, sebab kita boleh tambah pertambahan tersebut dengan wirid yang lain yang warid juga. Maksud masa yang digunakan untuk membaca wirid yang tidak warid sepatutnya ditukar kepada wirid yang warid. Saya akan bagi contoh. InsyaAllah saya akan bagi contoh. Ini sangat kepentingan. Saya mulakan dengan sembahyang sebab kita tahu sembahyang adalah perkara yang besar. Dan sembahyang ini ialah rukun agama yang kedua. Yang mempunyai kelebihan orang kata apa yang besar. Begitu juga digalakkan kita berdoa. Sunat kita berdoa selepas daripada sembahyang, kerana di situ waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah selepas daripada sembahyang. Lebih-lebih lagi adalah sembahyang fardu. Baik. Saya bagi contoh senang. Kalau kita tengok nisbah bacaan astaghfirullah, ni lepas sembahyang kan? Kalau kita tengok juga sebelum tu, saya nak tambah sikit lagi. Kalau kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin, jelas Syekh Abu Bakar dia sebut di situ, sepatutnya afdal kita beramal dengan wirid yang warid kerana ia lebih barakah. Itu sebab saya letak tajuk mengatakan bahawa beramal dengan sunnah ini lebih barakah. Kita nak cari berkat kat mana lagi kalau bukan dengan sunnah? Mesti dengan sunnah. Pertambahan kita nak namakan dia sunnah. Kita boleh namakan sunat, kita tak boleh namakan sunnah. Sunat ini umum, buat dapat pahala. Tapi sunnah ini khusus. Benda yang terkait dengan Nabi. Mungkin ada wajib, sunnah pun ada yang wajib. Cuma itlak sunnah ni tidak popular lah tentang perkara yang wajib. Jadi baik. Contohnya istighfar. Istighfar kalau kita tengok dari riwayat Muslim hanya sebut astaghfirullah saja. Ada sebahagian kita istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memang ada dalam riwayat yang lain. Baca 3 kali dapat kelebihan dia. Boleh kita nak gabungkan, tidak timbul masalah. Tapi ini khusus lepas daripada sembahyang. Itu umum. Ini khusus. Sebab ada wirid-wirid lain lagi yang boleh kita isikan dengan masa yang kita sebutkan, pertambahan wirid yang kita sebutkan tadi. Baik, kita baca astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 3 kali. Kemudian kita terus saja sambung. Kita sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita kena tengok kepada sembahyang, subuh, asar, maghrib, sunat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah selepas daripada istighfar, ataupun tak istighfar pun tak timbul masalah, tapi istighfar sunnah, tambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebab tidak ada percanggahan. 10 kali selepas daripada subuh, selepas daripada asar, jarang orang amal lepas asar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali selepas asar ni jarang orang baca. Sepatutnya bacalah, jangan tinggal. Ini warid ni dalam hadis yang sahih. Selain daripada tu, contohnya sembahyang zuhur dan sembahyang isyak, baca sekali saja. Yang ni kalau tuan-tuan jumpa dalam Sahih Bukhari pun ada sebut juga. Ada sebut tentang baca tapi baca sekali ya. Tak baca 10 kali ataupun 3 kali. Baca sekali saja. Zahirnya baca sekali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Walaupun di sana ada riwayat yang dhaif dalam Faidul Qadir menyebutkan baca 10 kali dalam setiap sembahyang. Tapi itu dhaif. Baik, kita baca astaghfirullah 10 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ikut sembahyang. 3 sembahyang baca 10 kali, 2 lagi baca sekali. Kemudian kita terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jangan baca panjang. Ni bukan tegahan, jangan baca panjang. Maksudnya jangan baca Allahumma antas salam minkas salam
Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, maksudnya kita panjangkan baca Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Itu tambahan, semua tu tambahan. Jadi kalau kita nak ikhtisar di atas sunnah, yang mana dengan kita ikhtisar kita akan dapat memperbanyakkan sunnah-sunnah warid yang lain. Yang ini penting lah. Ini dia panggil seolah-olah kita kata ini teknikal yang kebanyakan orang dia tak terfikirlah. Mungkin pada saya dia tidak terfikir. Perkara ini sangat penting. Adakah kita nak remehkan sunnah lah? Sunat saja. Jadi jangan ada tanggapan yang semacam tu. Kalau kita tak mampu buat, sekurang-kurangnya kita kena ajak orang lain buat, ajak orang lain untuk bersungguh-sungguh melakukan perkara tersebut. Walaupun tidak dalam keseluruhan sembahyang, mungkin dalam kebanyakan sembahyang, sebab waktu yang ada bagi setiap orang selepas daripada sembahyang berbeza. Sebab komitmen kita berbeza. Jadi kita cuba penuhkan waktu ruang yang ada ini dengan sunnah. Dengan sunnah. Baik. Cuma saya nak sebutkan di sini lagi berkenaan dengan macam boring sikit ada. Tapi tak apalah. Memang perkara-perkara yang sunnah dan ilmiah ni dia agak boring sikit. Sebab saya pun tak ada slide apa. Minta maaf tuan-tuan. Jadi baik. Berkenaan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dalam subuh, maghrib dan isyak, jangan kita alihkan kedudukan kita daripada kedudukan doa kedudukan duduk iftirash, duduk tawaruk, jangan kita ubah. Selepas bagi salam, tak, kita terus saja istighfar ataupun baca alhamdulillah, sebab ada hadis juga. Selepas daripada sembahyang ni baca alhamdulillah, ada hadis juga. Jadi selepas daripada bagi salam kita baca alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali selepas bersubuh dalam keadaan kita tidak mengubah kaki kita. Kita duduk dalam keadaan demikian. Duduk dalam keadaan seperti mana dalam sembahyang juga, kita tidak ubah. Melainkan setelah daripada kita selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, baru kita ubah kedudukan kaki kita. Baik. Sikit lagi. Mungkin dalam 10 minit lagi. Dah. Baik. Yang tu wirid yang saya sebutkan tadi tu, beberapa wirid yang sepatutnya kita bubuh. Dan seterusnya lagi, biasanya kita akan baca Al-Fatihah. Lepas saya sembahyang, yang paling popular ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni bulan-bulan puasa ni memang jadi sangatlah. Iaitu Al-Fatihah. Tuan-tuan, baca Fatihah, dia memang warid, kita tak kata tak warid, tapi dalam hadis yang dhaif. Itu yang jadi perdebatan di pejabat mufti wilayah dulu berkaitan dengan hadis Fatihah ni lah, yang panjang lebar. Tapi apapun, hadis tersebut adalah bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Boleh beramal, tidak timbul masalah, tapi dalam tertib mengamalkan sunnah, kita mendahulukan hadis-hadis yang sahih. Itu mestilah. Saya rasa tidak ada percanggahan. Cuma mungkin sifat inat sahaja, ataupun rasa enggan untuk melakukan perkara tersebut. Mungkin keluar daripada saranan daripada orang-orang yang berbeza firqah dari kita. Jadi kita rasa apa? Kita rasa perkara tu tak nak buat. Kita tak nak buat. Sebab apa? Sebab saranan tu datang daripada firqah yang berbeza daripada kita. Sebab kita dah label orang Wahabi dan sebagainya. Maka bila orang bercakap macam tu, kita jadi sukar untuk kita terima perkara tersebut. Ini yang berlaku. Banyakkan yang berlaku bila kita dah level seseorang tu dengan Wahabi dan sebagainya, maka kita akan jadi sukar untuk menerima pendapat daripada mereka. Dan kalau kita tengok pun di Perlis, di backup Perlis sikit ni. Di Perlis dah saya pernah pergilah, tapi mungkin dah PKP ni lama dah, tapi ada jelas ditempel di dinding masjid tu wirid lepas sembahyang. Jadi tak benar lah kalau orang kata Perlis tak wirid, tak benar lah. Dah wirid lepas sembahyang. Cuma tak wirid kuat macam kita lah. Mereka wirid lepas sembahyang. Baik, kembali balik pada kedudukan wirid. Dia agak tak teratur, minta maaf tuan-tuan. Sebab nak cerita wirid ni, dia sepatutnya kena tulis. Tak kena tulis sepatutnya wirid. Ataupun jaranglah saya jumpa buku wirid ni, biasanya dia gaya bebas. Ini cuma saranan lah. Maksud susunan, macam mana kita nak susun. Tak, sebab benda ni berada dalam hadis-hadis yang sahih, yang jelas. Jelas dah. Jelas. Jadi sepatutnya kita beramal. Saya memang bercita-cita sangat untuk ajak masyarakat ke arah untuk wirid yang lebih baik.
Dah bila faham wirid, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i pun sunat perlahan tuan-tuan. Jadi perlahan ni pun saya cakap perlahan. Maksudnya sunat perlahan. Kuat pun dasarnya tidak boleh mengganggu orang. Jadi masih lagi kuat, masih lagi ada orang yang enggan wirid bergempur-gempur dan mengganggu orang lain semayang. Saya pernah, baru saya jumpa di masjid-masjid di sekitar Pulau Pinang ni masih lagi ada macam tu. Isu ni sepatutnya tak timbul. Wirid kena jaga-jaga. Kalau orang semayang di belakang, kita kena perlahankan. Baik, saya ulang balik. Pertamanya istighfar 3 kali. Ucap Alhamdulillah pun tak apa lepas semayang. Kemudian istighfar 3 kali. Dan istighfar pun kita ringkaskan seperti mana Nabi istighfar. Kemudian kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah ikut waktu semayang. Subuh, maghrib, isyak tu kita subuh, asar, isyak, maghrib baca 10 kali. Dan jangan ubah kaki. Masya Allah. Masya Allah. Tu keluarlah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di situ. Dia macam ni, kita boleh buat jadual ataupun wirid kita sendiri yang kita ambil daripada sunnah. Bukan syarat tertib pun. Jadi tuan-tuan janganlah kata mesti kena tertib dah. Tertibnya dahulukan yang sahih. Yang paling sahih kita dahulukan. Jadi sini boleh, tuan-tuan boleh tengok di layar skrin tu. Boleh tengok. Ini benda yang sepatutnya kita ambil berat. Sembahyang ni besar, wirid lepas sembahyang besar, kita tunggu sembahyang ke sembahyang. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Itu sebab kita akan jumpa banyak riwayat yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan Nabi baca wirid selepas daripada sembahyang. Istilah wirid ni maksudnya perkara yang kerap kali dilakukan lah. Warid tu maksudnya yang datang daripada Nabi SAW. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat saya nak tekankan di sini. Dah terpulanglah tuan-tuan nak tomoh apa saya pun saya tak peduli dah. Ini sangat penting dan juga nak sarankan juga di madrasah-madrasah kembalikan kesinambungan kita beramal dengan sunnah seperti mana para sahabat dan salafun salih. Kita tak boleh terhenti ataupun bergantung pada kelebihan-kelebihan semata-mata yang disebutkan. Kita tidak salahkan kelebihan-kelebihan disebutkan oleh sebagian ulama yang kadang-kadang kita kata mungkin benda yang didapati setelah beramal dia dapati. Saya tak namakan tajribah sebab kalau tajribah ni isu dia panjang. Maksudnya dia buat amal dia dapat sesuatu. Dan dia kata aku beramal buat perkara tersebut dapat macam ni. Ini perkara semua ni tidak boleh menandingi sunnah Nabi SAW. Tapi kalau tuan-tuan nak teruskan juga, pada saya terpulang, tapi ingat ia satu kerugian yang amat besar apabila kita tidak memberikan perhatian kepada sunnah. Apakah rugi dengan kita tukarkan amalan yang sedia ada kepada sunnah yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih yang telah menjadi sebahagian besar amalan-amalan para sahabat. Kalau tak jadi amalan, tak riwayat kepada kita lah. Jadi semua tu riwayatkan kepada kita. Diriwayatkan kepada kita dalam terutama dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini penting. Tuan-tuan nak susun macam mana terpulang. Yang ini cadangan saja. Tapi saya select daripada yang sahih-sahih, yang kuat-kuat. Baik. Tak mau panjang lah bab semayang tu. Ada lagi sebenarnya ayatul kursi boleh baca, kita baca. Fatihah tu kita hentikan dulu, kita sambung tu ayat kursi. Jadi baik, saya buat satu contoh lah senang. Kalau saya punya wirid, lepas semayang saya istighfar 3 kali ataupun saya baca Alhamdulillah, kemudian saya istighfar 3 kali Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau semayang zuhur dengan semayang maghrib. Kalau semayang zuhur dengan semayang isyak. Kalau semayang 3 semayang saya sebutkan tadi, saya baca 10 kali. Kemudian saya terus saja kepada Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian saya tambah baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, baca 3 kali. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Saya buat pertama, saya ambil wirid ni, kemudian saya tinggalkan membaca Fatihah, terus saja kepada ayat kursi. Dan kalau kita tak sempat masuk, pilih yang terbaik, iaitu apa dia? Iaitu baca istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baca ayat kursi. Dan kalau boleh jangan tinggal tahmid dan tasbih. Tahmid, tasbih dan takbir. Minimum 10 kali. Cukup. Minimum 10 kali. Minimum 10 kali. Mudah sangat saja. Daripada kita Al-Fatihah. Naam, betul Quran. Kita tak nafi itu Quran. Tapi kena ingat, tempat yang warid ada bacaan zikir, afdal daripada kita membaca Al-Quran.
Itu sebab wirid pagi petang tu lebih afdal kita membaca Al-Quran. Secara umum baca Quran afdal, tapi ada waktu-waktu yang warid datang daripada Nabi SAW, ada hadis yang menunjukkan bacaan-bacaan tertentu pada waktu-waktu tertentu, maka pada ketika itu kita disunatkan untuk mendahulukan bacaan-bacaan tersebut ataupun zikir-zikir ataupun doa tersebut. Jadi baik, dan seterusnya sedikit pertambahan. Oh, minta maaf tak nampak ada orang tanya. Tak nampak, tak boleh baca. Baik. Tak nampak, tak boleh baca. Minta maaf tak nampak. Baik. Berkaitan dengan puasa. Nah, puasa ni masa kita biasa sebahagian adat di sini tahlil. Walaupun tahlil ni saya suka tukarkan dengan tazkirah dan sebagainya, itu kita tak boleh buat apa lah. Kalau nak tahlil, baik kita kata baca wirid pagi dan wirid petang tu, kita gantikan tahlil. Ni pun cadangan juga. Bahkan dia sunnah. Tak boleh nak lawan. Kalau masuk mahkamah saya menang. Minta maaf kasar. Kalau masuk mahkamah saya menang. Kalau tahlil tu kita ganti dengan zikir petang. Bacalah wiridul latif ke apa. Oh, masya-Allah, lagi afdal lah. Lagi besar pahala dia. Kemudian kita qasad yang duduk di masjid tu, qasad apa? Qasad tunggu sembahyang. Qasad tunggu sembahyang. Tunggu sembahyang ni fadilat dah besar, dapat doa malaikat. Duduk tunggu sembahyang, lepas tu baca wirid pula, wirid yang warid, kemudian apa dia? Kemudian kita berbuka puasa. Buka puasa ni sangat penting kalau kita kira. Ni saya nak ulang apa yang setelah saya tulis dulu. Saya tulis dulu, iaitu buka puasa dengan apa? Buka puasa dengan rutab. Tuan-tuan jangan duk makan mariami sangat. Ni afdal ya. Bukan kata wajib tak. Buka puasa dengan rutab. Cari buah rutab, ataupun balah, dia panggil busrun. Busrun ni kurma muda pun boleh juga, yang rangup tu pun boleh juga. Buka puasa. Makan 3 biji, minum air, baca doa. Bismillah, buka puasa tu baca bismillah saja. Macam Ustaz Naqi kata, kita bercakap ni orang lebih suka dengar daripada kita menulis. Nulis ni orang malas. Dia pun kalau bercakap sejam ni dah hilang separuh dah. Baik. Kita buka puasa dengan apa? Rutab, dengan rutab. Kalau tak ada rutab, dengan tamar 3 biji, sebab sekurang-kurangnya 3 biji. Sebiji tu memadai semua. Kalau 3 biji tu lebih afdal lah. Kita buka 3 biji tu, dia panggil sekurang-kurang kesempurnaan sunnah. Buka 3 biji, minum air dan segera sembahyang. Sebab sebaik-baik amalan yang afdal, iaitu sunnah yang afdal, iaitu sembahyang awal waktu. Sembahyang awal waktu. Buka, minum air, lepas tu baca doa. Lepas buka tu baru baca doa. Baca doa, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ada satu lagi doa. Boleh nak baca 3 doa boleh, baca satu pun tak apa. Baca satu pun tak apa. Jangan-jangan kita kena buat sikit. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat semua secara direct. Sebab takut kadang-kadang orang jadi keberatan ke atas kita. Wirid ni pun kadang-kadang kita kena, ketika ada urusan kita kena minimumkan dia. Sebab dia jadi kepayahan. Satu tabiat yang tak elok, pentingkan wirid sehingga tetamu pun tak dilayan. Ini banyak berlaku. Nak habiskan wirid sehingga tetamu pun tak dilayan. Perkara-perkara yang kadang-kadang wajib ataupun sunnah yang lebih besar kita tinggalkan dengan sebab nak jaga wirid. Istiqamah kena faham. Istiqamah tak ada tidak ada perkara lain yang menghendaki kita meninggalkan perkara tersebut. Yang mana perkara yang kita tinggalkan kerananya itu lebih besar, maka tinggalkanlah. Ni sebut ni pengalaman saya sendiri dulu. Kalau lepas sembahyang wirid orang datang pun tak mau nak layan. Orang tetamu datang layan. Bagi keutamaan. Yang ni dia panggil kata apa? Kegagalan kita menyusun sunnah dengan tertib yang terbaik. Jadi kena faham. Itu sebab Nabi kata mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Termasuk dalam perkara-perkara ni semua. Kita faham agama, kita faham susunan dia, kita faham perkara yang perlu dahulukan dan dikemudiankan, maka tidak timbul masalah. Jadi saya rasa saya cakap pun dah lama. Jadi saya rasa setakat dulu. Walaupun ada 2-3 perkara lagi saya nak sebutkan, tapi saya tangguhkan dulu. InsyaAllah kalau boleh kita bersiaran lagi kalau diberi ruang dan peluang. Jadi saya sudahi setakat dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan saya mohon maaf daripada
Hadirin sekalian, wallahu taala a'lam bissawab wa ilal marja' ila ma'ab. Nahnu illa billahi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung lagi sesi live ini pada malam-malam Ramadan yang mendatang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.